Sis, macam manalah kamu mau buat YouTube tapi kena ambil lesen. Harga lesen tu 50,000 ke. Punya terkejut saya dengar ya. Aduh, terus stres oh. Wah. Hai guys, berjumpa lagi bersama saya. Oke guys, semalam saya mendapat banyak message lah dari kawan ya, dari adik saya sendiri. Dia bilang gitu, nah sis, macam manalah kamu mau buat YouTube tapi kena ambil lesen. Harga lesen tu 50,000 ke. Punya terkejut saya dengar ya. Aduh, terus stres oh. Wah, terus saya cari info guys ya, dan juga saya ada terbaca itu. Nah, buat konten kucing pun nak ambil lesen semahal itu. Macam mana lah tu ya, kesian untuk kita bilang untuk anak-anak muda, kita bilang tersekat berdorong punya kreativiti ya. Begitu juga dengan kita bilang kita semualah ya yang minat dalam YouTube ni, macam kita bilang terus rasa down semangat kan guys. Aduh, stres kita guys, stres. Nah guys, ini juga dibantah oleh ahli parlimen iaitu Syed Saddiq ya. Dia meminta keperluan perlesenan ya bagi video dan filem ini dikaji semula. Oke guys, mari kita sama-sama nonton kenyataan dari ini ahli parlimen Muar Syed Saddiq guys. Jom. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu yang baru. Keperluan perlesenan bagi video dan filem yang telah pun dijawab oleh Menteri pada pagi tadi, di mana bukan sahaja filem yang terkenal, tetapi bagi anak-anak muda dalam TikTok, Facebook, Twitter, Instagram yang mencipta kreatif konten yang tersendiri perlu mendapat perlesenan daripada pihak Finas. Saya akan beri ruang selepas ini kepada Yang Berhormat Sipadan Gam. Cadangan ini akan membunuh konten kreator di Malaysia yang majoritinya datang dari golongan anak muda. Lihat saja bagaimana Nilofa, Mat Lutfi, Genie Boy TV, Maxman TV berkembang di Malaysia. Ia adalah kerana kebenaran mereka untuk mengeluarkan kreatif konten tanpa wujudnya lesen-pelesenan yang teramat mahal. Kita lihat saudara Sofian yang dikenali sebagai Zack King of Malaysia dengan video animasinya, kreatif konten yang begitu baik sampai diiktiraf di peringkat dunia. Bagaimana saudara Sofian ingin kekal berpengaruh di Malaysia jika kini dengan prasyarat yang baru dia perlu membayar paid up capital RM50,000 untuk mendapat lesen daripada Finas. Ini tidak adil. Ini akan membunuh kreatif content developers di Malaysia yang majoritinya datang daripada golongan anak muda. Anggaran lebih 250,000 anak muda di Malaysia akan terkesan, pekerjaannya hilang, sumber pendapatan berkurangan. Saya mendesak, saya merayu kepada Menteri untuk menarik semula kenyataan beliau untuk pastikan bahawa there is consistency dan penjelasan tersebut tidak lagi akan menjerat anak muda di seluruh Malaysia. Itu sebagai ahli berkhidmat yang muda dalam parlimen ini, saya merayulah pada Menteri Komunikasi untuk kaji semula kenyataan beliau dan keluarkan satu garis panduan yang jelas di mana content creators khususnya kecil-kecilan ini bukan mereka yang mendapat pendapatan jutaan ringgit setiap tahun, tetapi yang kecil tidak perlu melalui prasyarat perlesenan yang menjerat masa depan mereka, pembayaran RM50,000 yang perlu mereka lalui. Nah guys, siapa yang sokong ahli parlimen Muar Syed Saddiq ya, yang dia suruh kaji semula perlesenan untuk video dan filem di YouTube kah, TikTok kah, dan Instagram ya. Jangan kamu lupa tinggalkan komen di bawah ya guys, oke? Kesian buat anak-anak muda kan, ataupun semua orang yang minat dalam bidang YouTube ni, tapi kalau wajib perlu ambil lesen yang mahal, saya rasa pasti ramai yang tidak kemampuan begitu, termasuklah saya ya guys. Pasti semua akan rasa macam down ya, dan kita bilang terus tidak semangat lah, kita bilang nak teruskan ini benda yang
kita minat nih kan guys ya. Tapi apapun kita doakan yang terbaik ya, semoga kita mendapat berita yang baik dan mendapat kelonggarannya guys. Oke. Dan video saya sampai sini saja ya guys ya. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Bye guys.